Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Terima kasih kepada pengacara hari ini Yang Mulia Tuan Haji Nek Roskiman, sidang pendengar IKIM FM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga kepada Muhammad Faiz yang bersama kita pada malam yang berbahagia ini. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada penerbit bagi rancangan ini, iaitu Pondok Warisan, iaitu Yang Mulia Ustaz Mahathir Syahrudin, juga pegawai-pegawai IKIM FM yang bersama menjayakan program-program dalam radio IKIM FM ini. Moga-moga kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang pendengar IKIM FM yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kembali meneruskan pembicaraan kita terhadap hadis 40 yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu rahmatullah alaih, dan kita telah pun sampai kepada hadis yang keempat. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan bicarakan hadis yang keempat ini, yang agak panjang sedikit. Dan alhamdulillah bersama kita Muhammad Faiz, dia akan insya-Allah akan bacakan hadis, nas hadis ini juga terjemahannya. Moga-moga kita akan dapat sedikit sebanyak akan memahami mutiara kata, panduan pedoman yang datang daripada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa bisanadil muttasil ila al-imam al-hafiz al-imam an-Nawawi rahmatullahi taala alaih, wa fa'na Allahumma bi'ilmihi wa hadihi wa hudah, annahu qala: عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي وسعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق إليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. Rawahul Bukhari wa Muslim. Maksudnya dari Abdurrahman Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya telah menceritakan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan satu peribadi yang benar lagi dibenarkan. Sesungguhnya seorang daripada kamu dikumpulkan kejadiannya dalam perut ibunya selama 40 hari sebagai air mani, kemudian jadi segumpal darah seperti yang demikian itu 40 hari, kemudian jadi seketul daging seperti yang demikian itu juga, iaitu 40 hari. Kemudian diutuskan kepadanya malaikat, lalu ditiupkan roh padanya,
dan diperintahkan menulis 4 kalimah, iaitu rezekinya, umurnya, amalnya, serta celakanya dan bahagianya. Maka demi Allah yang tidak ada Tuhan selainnya, sesungguhnya salah seorang daripada kamu mengerjakan dengan amalan ahli syurga, sehingga tidak ada jarak antaranya dan syurga kecualilah satu hasta. Kemudian terdahulu atasnya ketentuan tulisan, lalu ia pun mengerjakan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalamnya. Dan sesungguhnya salah seorang daripada kamu mengerjakan amalan ahli neraka, sehinggakan antaranya dan neraka hanya satu hasta. Kemudian terdahulu atasnya ketentuan tulisan, lalu dia mengerjakan pula perbuatan ahli syurga, maka masuklah dia ke dalamnya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Muhaddithin Bukhari dan Muslim. Sedang pendengar IKIM FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah nas hadis yang kita bicarakan pada petang ini, iaitu berkaitan tentang takdir Allah Subhanahu wa taala ke atas setiap insan, manusia, ketika mana ia berada di rahim ibunya. Maka sebelum kita meneruskan pembicaraan kita, terlebih dahulu kita membicarakan sedikit sebanyak tentang perawi bagi hadis ini, iaitu Abu Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud, yang merupakan seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kalangan pembesar-pembesar sahabat, dan dia juga di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berani membaca Al-Quran secara terang-terangan ketika mana berada di kalangan orang-orang kafir. Di samping itu juga beliau, iaitu Abdullah ibn Mas'ud, ada merupakan khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam yang cukup setia dengan Nabi. Ke mana saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi, beliau tidak pernah ketinggalan untuk turut serta. Dan jarang sekali beliau ini berenggang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun di rumah, sekalipun dalam musafir. Karena itu beliau terkenal di antara sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum yang menyimpan banyak rahsia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedudukan fizikal atau tubuh badan bagi Abdullah ibn Mas'ud ini sebagaimana yang diriwayatkan, beliau ini mempunyai tubuh badan yang kurus, kulitnya pun tidaklah cerah dan sedikit pendek. Maka keadaan ini tidaklah menjadikan dia hina atau dipandang rendah, oleh kerana beliau adalah merupakan lautan ilmu dan pembendaraan ilmu yang syarat. Dan ini jugalah yang diakukan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala an sendiri di hadapannya. Begitu juga pernah diperkatakan, dikhabarkan pada suatu hari ada beberapa orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa melihat kedua-dua belah kaki Abdullah ibn Mas'ud, iaitu betis Abdullah ibn Mas'ud yang nampak kurus. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada ketika itu dengan mengatakan bahawa kaki Abdullah ibn Mas'ud itu lebih berat timbangannya daripada bukit Uhud. Sebab itu tidak usahlah ditertawakan kerana kurusnya kedua kakinya, kerana yang menjadi ukuran ialah amalnya dan bukan kakinya. Dan Abdullah ibn Mas'ud juga pernah dilantik menjadi pengurus Baitul Mal di Kufah setelah mana wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan nyatakan bahawa beliau meriwayatkan lebih kurang 848 hadis, yang mana kesemuanya ini terdapat di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Maka begitulah kedudukan periwayat hadis ini, iaitu Abdullah ibn Mas'ud
yang amat masyhur, terkenal di kalangan pembesar-pembesar sahabat kerana kedudukan kepribadiannya yang menjadi pujian yang sentiasa mendapat pandangan dan perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hadis tersebut dinyatakan kepada kita bahawasanya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seseorang ataupun air mani ke dalam perut ibu seseorang dalam tempoh 40 hari. Yang bermaksud, yang dikatakan dikumpulkan itu, maksudnya ketika mana air mani seorang lelaki masuk ke dalam perempuan, maka dia berada dalam keadaan terpecah ataupun tersembur. Bermaksud dia tidak berada dalam keadaan terkumpul. Maka Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan. Itu maksud ijma' tu. Kerana sebagaimana kita tahu dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, khuliqa mimma indafiq. Manusia itu tercipta daripada air yang terpancut. Bermaksud air itu berpecah. Kerana itu dalam ini dinyatakan bahawasanya Allah Ta'ala mewakilkan malaikat untuk yujma', untuk disatukan, dikumpulkan air yang terpancut, yang terpecah, yang berpecah-pecah itu dikumpulkan dalam satu pertemuan, iaitu di antara benih lelaki dan benih perempuan. Di dalam hadis ini dinyatakan fi batni ummi. Di batni ummi ni maksudnya di dalam perut ibu. Yang dimaksudkan perut ibu iaitu rahim. Cuma dalam kaedah dalam bahasa Arab mengatakan bahawasanya itla' al-kul wal muradu bihil juzu, iaitu dinyatakan dalam hadis ini terhadap satu bahagian yang besar, tapi yang diinginkan makna dia iaitu sejuzuk daripada bahagian yang besar itu. Kerana itu dikumpulkan mani itu dalam perut ibu, maksud dikumpulkan mani itu dalam rahim yang berada di dalam bahagian perut. Itu maksud itu. Ya, jadi maksud itu itu dikumpulkan mani itu di dalam rahim seorang perempuan, yang mana rahim itu berada dalam bahagian perut orang perempuan. Itu maksudnya yang dikumpulkan. Jadi sesungguhnya seorang daripada kamu dikumpulkan kejadiannya dalam perut ibunya selama 40 hari sebagai air mani, kemudian jadi segumpal darah seperti yang demikian itu 40 hari, kemudian menjadi seketul daging, ya. Dinamakan dia segumpal darah atau namakan dia mudghah, ya. Mudghah dinamakan dia nutfah, air tadi, kemudian dinamakan alaqah, ya. Alaqah, kemudian dinamakan mudghah. Alaqah iaitu ketulan darah tadi, dia bergantung ataupun dia tergantung di dalam rahim itu. Itu dinamakan alaqah, iaitu yang tergantung di dalam rahim. Dinamakan mudghah kerana dia telah menjadi satu ketul daging. Mudghah maksudnya sesuatu yang boleh dikunyah. Mana satu daging yang kecil, yang seketul, yang boleh dikunyah oleh mulut manusia. Kerana itu dia dinamakan mudghah, iaitu ketulan daging yang kecil yang boleh dikunyah. Itu maksudnya asal perkataan dia. Jadi Allah Ta'ala jadikan nutfah iaitu air mani, kemudian alaqah iaitu darah yang seketul, kemudian mudghah iaitu daging yang seketul, ya. Kemudian barulah dihembuskan akan rohnya, kemudian jadi seketul daging seperti yang demikian itu, iaitu 40 hari.
kemudian diutuskan malaikat, lalu ditiupkan roh padanya. Jadi dalam ini seolah-olah di dalam ini mengatakan bahawasanya yang melakukan pekerjaan itu adalah para malaikat yang telah diwakilkan, yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi pada hakikatnya yang menjadikan sesuatu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebab Allah taala sendiri yang berfirman dalam Al-Quran Karim, yang mengatakan bahawasanya dialah yang menjadikan manusia dan juga yang menjadikan rupa paras manusia. Rupa paras manusia itu Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan, sebagaimana Allah taala berfirman, wa laqad khalaqnakum summa sawwarnakum. Sesungguhnya kami yang menciptakan manusia dan kami yang gambarkan rupa bentuk manusia. Cuma malaikat itu adalah perbuatannya adalah perbuatan majazi yang bukan hakikatnya dia yang melakukan, tapi Allah Ta'ala yang punya kudrah dan kehendak untuk melaksanakan suatu pekerjaan itu. Karena itu dinyatakan dalam Al-Quran, wasawwarakum fa ahsana suwarakum. Allah yang memberikan gambaran rupa paras kita manusia. Seumpama kita apabila kita ingin melakukan sesuatu pekerjaan, maka pada pandangan zahirnya seolah-olah kita yang melakukan, seperti kita makan dan minum, tapi pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala yang melakukan. Jadi dalam hadis ini nyatakan bahawasanya para malaikat yang berada dalam rahim perempuan yang meniupkan roh dan membuat gambaran rupa terhadap bayi yang ingin dilahirkan itu mengikut arahan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam riwayat setelah mana para malaikat bertanya pada Allah taala apakah bayi yang dilahirkan ini laki atau perempuan, maka Allah taala perintahkan sebagaimana kehendak Allah taala, maka malaikat pun melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya bahawasanya malaikat yang diwakilkan oleh Allah Ta'ala untuk melakukan tugas-tugas tersebut, ya, yang pada hakikatnya adalah kehendak dan kudrah Allah Subhanahu wa taala yang melakukan suatu perbuatan tersebut. Maka demi Allah yang tidak ada Tuhan selainnya, maksudnya setelah mana ditiupkan roh, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk menulis 4 perkara kepada si bayi yang akan dilahirkan itu, iaitu rezeki, umur dan amal dan celaka dan bahagianya. Ustaz, ya, secara umumnya apakah yang ingin diceritakan dalam hadis ni, Ustaz? Sidang pendengar IKIM FM yang dimuliakan Allah Ta'ala, juga saudara Mak Faiz, hadis ini mempunyai erti dan makna yang sangat besar kepada umat Islam yang mempercayai Allah itu sebagai pencipta yang mencipta manusia dan makhluk yang lain. Pada hadis ini ditegaskan asal bagaimana terjadinya manusia dan cara terbentuknya. Dan hadis ini juga sebagai sumber penting terhadap masalah qada qadar, iaitu ketentuan baik dan buruk yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam hadis ini menyatakan bahawa seseorang itu tidak seharusnya memastikan dirinya ahli syurga atau ahli neraka kerana perbuatan baik atau perbuatan buruk yang dilakukannya, atau dia berbangga dengan amalan baik yang dilakukannya kerana dia tidak mengetahui bagaimana kesudahan hidupnya. Dan begitu juga sebaliknya, orang yang berdosa tidak boleh merasa hina dan berputus asa terhadap hidup ini kerana dosa yang dilakukannya, kerana tidak mengetahui kehendak Allah Tuhan yang mempunyai rahmat dan belas kasihan yang luas. Termasuk orang yang berdosa, janganlah berputus asa dalam hidup. Kerana apa? Kerana sungguhnya Allah Ta'ala itu mempunyai sifat rahmat dan belas kasihan. Tetapi apa yang seharusnya dilakukan oleh kita dan orang Muslim ialah mengusahakan
supaya amalnya yang baik itu terus menerus dikerjakan sepanjang hidupnya, serta memperelokkannya dan mengawasi diri daripada terjerumus ke dalam kerosakan dan memelihara perjalanan hati dan jiwa dari perubahan yang boleh mendatangkan kejelekan. Karena perubahan inilah yang amat ditakuti. Dan karena inilah sidang pendengar IKIM yang dirahmati dan dimuliakan Allah Ta'ala, dan karena inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri memperbanyakkan doa agar ditetapkan hati. Dan ini yang disarankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi rahimahullahu taala, dan dia telah menghukum hadis ini adalah hasan, iaitu baik dari segi riwayatnya. Dan juga hadis ini juga diletakkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab Azkarnya, dalam bahagian kedua sebelum akhir, iaitu himpunan doa-doa. Daripada Syahar bin Husyab, katanya, aku pernah berkata kepada Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, kata Syahar, wahai Ummul Mukminin, apakah doa yang paling banyak diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika baginda berada bersamamu? Maka jawab Ummu Salamah, doa baginda yang paling banyak sekali ialah, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini, yang bermaksud, wahai Tuhan yang mengubah segala hati, tetapkanlah hatiku atas agamamu. Jadi inilah doa yang sering kali dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana dia bersama dengan Ummu Salamah atau berada di rumah Ummu Salamah. Dan inilah di antara amalan yang telah disarankan kepada kita muslimin muslimat supaya mengamalkannya, dan dia mudah dan dia ringkas sebagaimana yang telah diletakkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Azkarnya, yang merupakan satu kitab yang menghimpunkan tentang amal-amal yang dibaca ketika siang dan malam yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga daripada para sahabat. Kerana itulah perlu pada kita supaya berjaga-jaga dan berhati-hati supaya di akhir umur kita ini agar Allah Subhanahu wa taala menyudahinya dengan kesudahan yang elok. Karena itulah doa ini disarankan untuk dibaca. Ustaz, kenapakah Allah Subhanahu wa taala menerangkan asal kejadian manusia dan kesudahan amalan mereka? Sedang pendengar IKIM FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hadis ini Rasulullah menerangkan asal kejadian manusia dan ketentuan dirinya sebelum dilahirkan, supaya manusia, iaitu supaya kita mengerti asal usul diri kita yang diciptakan daripada tanah atau diciptakan daripada air mani yang berasal di tanah. Kemudian setelah hidup dalam jangka masa yang tertentu, sampailah ajalnya, sampailah ajal kita, dan dia menjadi mayat atau bangkai yang dikebumikan dalam tanah. Maka menurut hadis tersebut, manusia diciptakan dari air mani secara beransur-ansur, sebagaimana diperkatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu sesungguhnya dikumpulkan salah seorang kamu dalam perut ibumu selama 40 hari berupa air mani. Kita dah bicarakan tadi, dan dimasukkan dalam perut tu iaitu dalam rahim. Kerana itu dinyatakan perut, kerana perut adalah tempat di mana beradanya rahim itu. Itu dalam bahasa namakan itlaqul kul wal muradu bihi juzu. Disebut bahagian yang keseluruhannya, tapi yang dimaksudkan iaitu sebahagian juzuk kecil daripada bahagian tersebut, iaitu yang dimaksudnya dikumpulkan dalam rahim perempuan. Imam Nawawi radhiyallahu taala an berkata, mungkin yang dimaksudkan dengan dikumpul di sini ialah dikumpulkan air mani lelaki dan perempuan, lalu terjadilah anak, seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu taala dalam firman-Nya, khuliqa min ma'in dafiq. Dan mungkin pula dimaksudkan dikumpulkan dari seluruh badan, beralasan dengan pendapat mengatakan bahawa
dalam masa peralihan pertama air mani itu menjadi seluruh badan, seluruh tubuh perempuan selama 40 hari, dan sudah itu baru dikumpulkan dan jadikan segumpal darah. Demikianlah maka juga dikumpulkan selama 40 hari pada peralihan ketiga secara beransur-ansur menjadi seketul daging. Maksudnya peringkat 40 hari kepada 40 hari, daripada nutfah kepada alaqah, kemudian 40 hari lagi daripada alaqah kepada mudghah, kemudian 40 hari lagi barulah dihembuskan roh kepada janin tersebut, lalu ditetapkan takdir ke atasnya, ajalnya, rezeki dan sebagainya. Itu yang dimaksudkan. Begitu juga Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Dialah, iaitu Tuhan Allah, yang memberikan gambaran kepada rupa paras janin di dalam rahim seseorang ibunya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala lah yang menentukan lelaki ke perempuan dia, sebagaimana dalam riwayat dinyatakan bahawasanya ketika malaikat ingin merupakan janin tersebut, maka malaikat telah bertanya pada Allah Ta'ala, apakah lelaki atau perempuan? Maka Allah Ta'ala perintahkan mengikut iradah kehendak dia, apakah yang diinginkan. Begitu juga dalam hadis ini juga kita dapat mengetahui bahawa apa yang diperkatakan oleh Rasul itu adalah benar dan wajib beriman dengannya, sama ada perkara yang boleh difikir akal atau sesuatu yang tak mampu pada akal, seperti mana dalam hadis yang berbicara sekitar apa yang berlaku dalam rahim seorang ibu. Jadi bermaksud dalam hadis ini dinyatakan sebagai bukti kebenaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu dinamakan sebagai as-sadiqul masduq, iaitu seorang yang benar lagi dibenarkan. Karena itu Rasulullah menceritakan sesuatu yang gaib, yang tak diketahui oleh manusia, tetapi Rasulullah SAW diwahyukan oleh Allah Ta'ala. Maka apa yang diperkatakan oleh Rasulullah itu adalah sesuatu yang tidak boleh difikirkan oleh akal. Kenapa? Kerana dia berada di alam rahim yang tak diketahui oleh manusia dan sebagainya. Dengan keadaan begitu, pasti bagi kita, wajar bagi kita untuk membenarkan apa yang diperkatakan oleh Rasul, sekalipun akal kita tak boleh melihat apakah kejadiannya yang sebenar dan hakikatnya yang berada di dalam rahim tersebut. Kerana Nabi itu adalah merupakan as-sadiqul masduq, iaitu manusia yang wajib kita benarkan sebagaimana dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Apakah penentu sebenar pada seseorang selepas matinya, yakni bahagianya dan celakanya? Ustaz, sedang pendengar IKIM FM yang dimuliakan Allah, sesungguhnya penentu sebenar kepada kebahagiaan dan kecelakaan seseorang adalah dikira mengikut kepada pengakhiran hidupnya di dunia ini. Apakah dengan kalimah yang baik, iaitu husnul khatimah, atau dengan su'ul khatimah? Karena itu Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan seseorang itu dikira pada akhirnya, bagaimana kesudahan hidupnya. Karena itu, seperti mana yang diperkatakan sebelum ini, seseorang itu tidak boleh berbangga terhadap kebaikan yang dilakukannya selama hidupnya di dunia. Karena apa? Karena kita tidak mengetahui bagaimanakah perakhiran kita. Karena apa? Dalam hadis dinyatakan bahawasanya bagi Allah Subhanahu Wa Taala itu untuk menentukan seseorang itu akan kebahagiaannya bagi akhir hidupnya, yang mana kemungkinan seseorang itu beramal-amal yang soleh, tapi di saat kematiannya dia melakukan perbuatan ahli neraka, maksiat dan sebagainya, lalu Allah menulis ia di kalangan ahli neraka. Begitu juga mereka yang melakukan kesalahan, dosa dan sebagainya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka tidak boleh berputus asa ataupun lemah semangat untuk melakukan kebajikan kerana dosa yang mereka lakukan. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala boleh berkehendak untuk memalingkan seorang yang berdosa itu, kemudian pada akhir hidupnya Allah Ta'ala telah mengkadarkan ataupun menentukan baginya untuk melakukan amal ahli syurga, maka termasuk dia di kalangan ahli syurga, walaupun di saat hidupnya di dunia pada awalnya adalah mereka-mereka yang melakukan keingkaran dosa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena itu akhir hidup seseorang itu amat penting.
Karena itu kita doa sebagaimana Nabi SAW ajar tadi, iaitu moga Allah Ta'ala sabitkan, tetapkan kita berada dalam pegangan atau pedoman agamanya, untuk memastikan bahawasanya kita berakhir dengan keagamaan atau bahagia bersama dengan keimanan yang kita miliki sebelum ini. Karena itu Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan seseorang itu dikira pada akhirnya. Maka dalam hadis ini juga dapat dikeluarkan hukum diharamkan menggugurkan janin selepas ditiup roh. Karena roh ditiup setelah mana berlalunya 120 hari, maka ketika itu tidak dibenarkan bagi seseorang perempuan yang mempunyai kandungan untuk menggugurkan. Ini di antara hukum yang boleh diambil daripada hadis tersebut. Begitu juga sepakat ulama mengatakan bahawa ditiup ke dalam janin pada hari yang ke-120 atau 4 bulan. Kerana itu hikmahnya adanya iddah bagi perempuan yang bercerai, sama ada bercerai hidup atau bercerai mati. Kerana sucinya rahimnya, dan 10 hari yang diberi tempoh 4 bulan 10 hari itu hanya sebagai tempoh untuk berjaga-jaga sahaja. Maka kerana itu begitulah kedudukan hakikatnya dalam amal kebajikan ini. Maka berjaga-jagalah kita, sentiasalah kita berdoa pada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala menetapkan kita dalam keimanan dan menyudahkan akhir kesudahan kita dengan akhir yang baik atau husnul khatimah, sebagaimana doa yang kita baca, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sudahkanlah kehidupan kami, akhirkanlah kehidupan kami dengan husnul khatimah, dengan kehidupan yang baik, dengan kesudahan yang baik, dan janganlah engkau sudahkan kami dengan kesudahan yang buruk, iaitu su'ul khatimah wal iyadu billah. Moga-moga kita dipelihara iman kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesudahan akhir hayat kita dalam keadaan berada dalam agama ini, sentiasa berada di dalam syahadah yang mana menjadi punca seseorang itu masuk syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu berada dalam pengakuan penyaksian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadar Rasulullah. Dan moga-moga kita mendapat taufik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus kekal di dalam pedoman yang didatangkan oleh nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kita mendapat rahmat dan syafaat daripada Nabi untuk kita kekal berada dalam agama yang mulia ini dan keimanan yang telah didatangkan oleh Allah Ta'ala kepada nabinya. Kemudian kita menerimanya sebagaimana yang telah kita warisi daripada salafus salih yang dahulu. Dan akhirnya cukup sekat itu dulu insya-Allah pada kali ini, dan insya-Allah kita akan sambung kembali pada hari dan waktu yang sama dalam hadis yang ke-5 insya-Allah. Dan saya doakan moga-moga sidang pendengar berada dalam inayah dan taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Ta'ala memelihara kita dan ahli keluarga kita daripada segala bencana dan perkara-perkara yang tidak diingini. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.